Polis nafi kanak-kanak autisma mangsa dera. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Suhil Muhammad Nur dalam berita tengah malam. Kes bunuh kanak-kanak autisma 6 tahun, pihak polis nafi Zain Ryan Abdul Matin mangsa dera. Ketua Polis Selangor Datuk Hussein Omar Khan berkata tiada bekas luka lama akibat penderaan dikesan pada badan kanak-kanak berkenaan. Sementara itu, pasukan penyiasat menerbangkan drone bagi menelpasi laluan keluar masuk suspek untuk membuang mayat Zain Ryan. Pasukan penyiasat turut melakukan rondaan di sekitar kawasan penemuan mayat dan menemu bual penduduk. Polis juga telah mengambil keterangan ibu bapa mangsa kali kedua semalam selain penjaga dan individu pertama menjumpai mayat. Orang ramai juga digesa henti membuat spekulasi berhubung kes berkenaan bagi memberi ruang siasatan dibuat dan menghormati emosi keluarga mangsa. Seramai 57 pendatang asing tanpa izin parti dicekup dan memperasi op-sapu di sebuah flat di Pasir Gudang, Johor Bahru. Dalam serbuan kira-kira 12.20 tengah malam semalam, 374 warga asing dari Indonesia, Bangladesh, Pakistan, Nepal, India dan Filipina telah diperiksa. Pengarah Imigresen Johor, Baharudin Tahir berkata mereka yang ditahan membabitkan 24 lelaki warga Pakistan, 13 lelaki dan 8 wanita warga Indonesia, 8 lelaki Bangladesh, 3 lelaki warga Nepal dan seorang lelaki warga India berusia 19 hingga 64 tahun. Ia merupakan serbuan kedua di lokasi sama selepas diserbu tahun lalu. Serbuan itu susulan hasil risikan selama seminggu setelah menerima aduan penduduk setempat. Kes disiasat mengikut Seksyen 6/1/C iaitu tiada dokumen pengenalan diri dan Seksyen 15/1/C tinggal lebih masa. Kesalahan lain melanggar Akta Pasport 1966 dan Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Lebih 1 tan daun ketum bernilai RM23,800 dirampas di kilometer 80 Lebuh Raya Utara Selatan, pampiran Gurun Kedah semalam. 2 lelaki warga tempatan dipercayai pengedar barangan itu turut ditahan. Ketua Polis Daerah Kuala Muda ACP Zaidi Cik Hassan berkata siasatan awal mendapati 2 suspek terlibat aktiviti pengedaran daun ketum sejak bulan ini. Kedua-dua suspek berperanan sebagai runner dipercayai dibayar RM1,000 seorang untuk membawa bekalan itu dari Padang Terap ke kawasan barat Semenanjung untuk pasaran. Hasil siasatan mendapati aktiviti pengedaran daun ketum itu didalangi oleh seorang lelaki tempatan. Daun ketum yang dirampas itu boleh dibuat air untuk kegunaan sehingga 30,000 orang. Kedua-dua suspek ditahan reman 4 hari sehingga 11 Disember untuk disiasat mengikut Seksyen 30/3 Akta Racun 1952. Aktiviti penyelewengan diesel bersubsidi bernilai lebih RM425,000 tumpas dalam satu serbuan di sebuah premis di Kampung Labuhan, Kerteh, Kemaman. Menerusi Obstiris Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN Terengganu berjaya merampas 19,550 liter termasuk 5 kenderaan. Turut ditahan 6 lelaki warga tempatan berumur lingkungan 29 hingga 56 tahun yang disyaki sedang melakukan aktiviti haram tersebut. Hasil maklumat awal yang diperolehi, modus operandi sindiket ini adalah menggunakan lori yang telah diubah suai bagi membeli minyak diesel bersubsidi di stesen-stesen minyak sekitar Kerteh dan Paka. Minyak diesel ini kemudian dibawa ke stor haram untuk dipindahkan ke dalam skid tank. Kalau kita perhatikan di belakang ni, dia ada sebuah lori yang dijadikan sebagai pam yang akan sedut dan dia akan simpan di skid tank. Kes disiasat di bawah Akta Kawalan Bekalan AKB 1961 bagi menelpasi individu atau syarikat yang terlibat dalam aktiviti tersebut. Di Selangor, polis berjaya menupaskan suatu sindiket penyeludupan minyak membabitkan rampasan diesel bersubsidi sebanyak 138,982 liter dalam serbuan di Pelabuhan Kelang.
Menurut Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Polis Diraja Malaysia, Datuk Seri Hazani Ghazali, pihaknya turut menahan 6 orang lelaki warga negara asing dalam serbuan itu. Keseluruhan nilai rampasan dianggarkan berjumlah 14.3 juta ringgit. Kes disiasat di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Rayuan individu yang ditolak permohonan bantuan kredit e-Madani sedang dipertimbangkan. Keutamaan akan diberi kepada pemohon yang layak termasuk penerima sumbangan tunai ramah. Kita akan mempertimbangkan yang bab rayuan ini. Kita akan membuat pengumuman mengenainya tak lama lagi mengenai rayuan. Sebenarnya ia adalah suatu yang amat mengujakan pada Kementerian Keuangan. Kami berfikir oleh kerana tempohnya 2 bulan setengah, kita fikir mungkin sebulan 2 lah baru bertambah sedemikian rupa ya. Tetapi dengan pantas rakyat memperolehi e-Madani ini. Jadi itu satu perkara baru juga untuk kami. Sebanyak 6.5 juta permohonan e-Madani dilulus dan dikreditkan kepada penerima sejak ia mula dibuka kepada orang ramai 4 Disember lalu. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan mengumpul maklumat golongan petani yang terjejas banjir di negeri-negeri Pantai Timur. Tujuannya bagi mengenal pasti kerosakan dan kerugian dialami sekaligus memudahkan bantuan disalur. Adapun kerosakan pertanian tu dia akan datang kepada kita dan pihak kementerian akan bertindak segeralah mengikut kadar kemampuan. Selalunya kita bantuan pertanian, bantuan kerosakan dan sebagainya selalunya adalah rutin yang dibuat yang pada setiap tahun bila selepas banjir. Sebab pertanian ni dia selalunya dia terkemudian sedikit kerana dia ambil maklumat selepas dapat bancian. Tapi pegawai kita ada di setiap daerah untuk mengambil maklumat-maklumat ini. Tambahnya, setakat ini bekalan makanan masih mencukupi, namun beliau tidak menolak kemungkinan risiko gangguan jika banjir besar berlaku. Saudara, Jabatan Meteorologi Met Malaysia mengeluarkan amaran hujan berterusan selama 4 hari bermula Ahad ini di Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor, terutamanya pada sebelah pagi. Ia ekoran penumpuan angin yang dijangka berlaku di timur Semenanjung. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan keadaan ribut petir berserta hujan lebat dan angin kencang turut berpotensi berlaku di negeri-negeri lain pada sebelah petang hingga ke malam. Kenyataan itu turut menasihati orang awam sentiasa merujuk laman web Met Malaysia dan media sosial rasmi Met Malaysia serta memuat turun aplikasi My Cuaca bagi mendapat maklumat terkini dan sahih. Cuaca baik sepanjang hari ini menyaksikan jumlah penduduk terjejas banjir di Pasir Maras terus berkurangan kepada 711 orang daripada 229 keluarga malam ini berbanding 809 petang tadi. Menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, hanya 4 pusat pemindahan sementara PPS beroperasi malam ini berbanding 6 pagi tadi. PPS Sekolah Kebangsaan SK Gual Tokdeh menempatkan 338 mangsa daripada 112 keluarga. Manakala Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Gual Periuk 70 mangsa daripada 21 keluarga. Di SMK Baruh Pial, seramai 167 orang daripada 55 keluarga berlindung di lokasi itu dan SK Gual Periuk menempatkan 136 mangsa daripada 41 keluarga. Baik saudara, kita ikuti rangkuman paras air di seluruh negara setakat 11 malam.
Lebih 60,000 pelajar Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA akan menerima manfaat daripada program Fly Siswa sehingga tahun depan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata inisiatif itu dapat membantu mengurangkan beban kos penerbangan yang ditanggung pelajar khususnya dari Sabah dan Sarawak. Saya melihat ianya memang komitmen daripada Saudara Lup untuk orang kata mendalami erti madani itu sendiri. Keprihatinan beliau yang membawa ke kabinet dan akhirnya kami semua menyokong disebabkan tiket penerbangan yang agak tinggi, disebabkan kos pengurusan penerbangan pun memang tinggi pada masa ini, dan disebabkan itulah maka diperkenalkan program Fly Siswa ini dengan peruntukan daripada Kementerian Pengangkutan. Setiap pelajar akan menerima RM300 untuk setahun, sekali tuntutanlah dengan voucher. Inisiatif membabitkan pemberian voucher digital RM300 kepada penuntut IPTA di Semenanjung, Sabah, Sarawak dan Labuan serta pelajar di Politeknik, Institut Pendidikan Guru dan Matrikulasi. Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siew Fook pula memaklumkan lebih 35,000 pelajar IPTA yang layak telah mengemukakan permohonan untuk mendapatkan bantuan subsidi Fly Siswa. Angka itu mewakili 72% daripada 50,096 pelajar yang layak memohon voucher digital bernilai RM300 itu. Permohonan ini telah bermula sejak 15 Ogos yang lalu. Jadi kita akan terus sampai 31 Disember. Ada lebih kurang 14,000 lagi yang belum tuntut. Kita nasihatkan mereka melalui majlis pelancaran pada hari ini supaya mereka juga mengetahui bahawa mereka telah layak dan mereka tuntut tiket ini. Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM, Agensi Keselamatan Siber Negara NAKSA dan Jabatan Perlindungan Data Peribadi sedang menyiasat dakwaan berlaku kebocoran pengkalan data Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Justru orang ramai diminta memberikan masa kepada 3 agensi berkenaan menyiasat dan mendapatkan maklumat lanjut berhubung perkara itu. Kerana kadang-kadang maklumat yang dipaparkan dalam laman dark web ya, dia kadang-kadang dia adalah maklumat lama yang telah dibungkus semula, dipersembahkan semula seolah-olah maklumat itu baru. Tapi saya akan dapatkan maklumat dan insya-Allah pejabat saya akan keluarkan kenyataan kemudian. Terdahulu, seorang pengguna media sosial mendakwa data peribadi daripada Perkeso dibocorkan di sebuah forum pada 5 Disember lalu. Data melibatkan nama penuh, nombor kad pengenalan, jantina, email, tempat tinggal dan beberapa transaksi perbankan. Perkeso dalam kenyataan memaklumkan sistem pangkalan maklumat dan laman sesawang pertubuhan tersebut diserang penggodam sejak Sabtu lalu. Jelas Perkeso, pelan pengurusan krisis diaktifkan pada hari sama dengan unit teknologi dan komunikasi maklumat ICT digerakkan bagi tujuan pemulihan sistem. Tular di WhatsApp kononnya subvarian COVID-19 Omicron XBB sedang menular pantas. Dakwa hantaran itu, ia 5 kali ganda lebih berbahaya. Penularan sukar dikesan memandangkan individu dijangkiti tidak memiliki gejala sama seperti varian sedia ada. Semakan pasukan biar betul mendapati ia maklumat palsu. Menurut Kementerian Kesihatan, penafian pernah dibuat tahun lalu dan kini berita palsu terbabit dikitar semula. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa memaklumkan tiada varian baharu COVID-19 dikesan di negara ini. Keadaan semasa jangkitan adalah terkawal dan tidak membebankan fasiliti kesihatan sedia ada. Malah, kebanyakan kes yang dilapor hanya membabitkan gejala ringan dan tidak memerlukan rawatan di hospital. Orang ramai yang mahu tahu mengenai maklumat semasa berkaitan COVID-19 atau hal berkaitan kesihatan disaran melayari laman sesawang rasmi. Pengguna media sosial diingatkan tidak mudah percaya berita yang tular dan elak berkongsi maklumat palsu.
Menjadi ejen penyebar berita tidak benar merupakan kesalahan undang-undang. Segera lapor ke SKMM jika terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Malaysia telah menghantar notis bantahan kepada Amerika Syarikat, Britain dan Kesatuan Eropah EU berhubung situasi di Gaza. Notis dihantar melalui Kedutaan Amerika Syarikat, Suruhanjaya Tinggi Britain dan Perwakilan EU di Malaysia. Pengerusi Kaukus Palestin Parlimen Malaysia, Syed Ibrahim Syed Noor menegaskan Malaysia menggesa semua pihak berusaha ke arah gencatan senjata secara kekal selain penyaluran misi kemanusiaan yang saksama. Kita minta supaya kerajaan Amerika untuk hentikan segala direct dan indirect bantuan ketenteraan yang secara langsung ataupun tidak langsung kepada Israel. Kita juga menggesa pihak Amerika untuk bertindak lebih bertanggungjawab, lebih adil dalam menangani konflik Israel dan Palestin, termasuk untuk membawa tindakan-tindakan Israel itu, tindakan-tindakan jenayah terutamanya, tanpa berbelah bagi. Maknanya tidak hanya lihat dari segi aspek-aspek politik dan sebagainya, tetapi ambil tindakan tegas, bertanggungjawab supaya perkara ini dibawa ke muka pengadilan. Notis bantahan ditandatangani 38 ahli parlimen sebagai parti selain disokong lebih 30 aktivis politik dan NGO. Tambahnya, dokumen tandatangan tersebut masih lagi aktif dan dijangka mendapat sokongan penuh semua ahli parlimen. Rebate RM2,400 bagi setiap pembelian motosikal elektrik disediakan. Menerusi skim galakan penggunaan motosikal elektrik Mari Cas bermula hari ini dengan slogan memacu kelestarian. Inisiatif itu seiring dengan hasrat kerajaan mencapai sasaran karbon sifar seawal tahun 2050. Saya nak nasihatkan semua rakyat Malaysia yang berpendapatan kurang dari RM120,000 untuk mengambil peluang ini, berdaftarlah, memohonlah supaya kalau nak beli kereta motosikal itu, kerajaan akan memberi subsidi tunai sebanyak RM2,400. Ini selari dengan hasrat dan sasaran kerajaan untuk mencapai net zero kita by 2050. Dan sebenarnya dari segi sasaran kita untuk penjualan kereta EV ini, sasaran kita berdasarkan NETR ataupun National Energy Transition Roadmap ialah 20% daripada jualan electrical vehicle ini perlu dicapai pada tahun 2030. Serentak dengan pelancaran Mari Cas, platform permohonan turut diaktifkan menerusi laman sesawang insentif.mari.my. Pemohon boleh mengakses maklumat berkaitan model-model motosikal elektrik yang ditawarkan serta menyemak kelulusan permohonan. Bilangan penganggur pada Oktober turun kepada 570,900 orang berbanding 573,700 bulan sebelumnya. Manakala kadar pengangguran kekal pada 3.4% seperti dicatatkan September lepas. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin berkata penganggur aktif atau mereka yang bersedia untuk bekerja dan aktif mencari pekerjaan merangkumi 80.1% daripada jumlah penganggur. Mengikut sektor ekonomi, terdapat peningkatan konsisten dalam bilangan penduduk bekerja membabitkan sektor perkhidmatan, sektor pembuatan, pembinaan, pelembungan dan pengkuarian serta pertanian turut mencatatkan pertambahan dalam bilangan penduduk bekerja. Pasaran buruh negara dijangka terus berada dalam momentum pertumbuhan stabil pada bulan-bulan berikutnya walaupun dalam persekitaran ekonomi yang mungkin mencabar. Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti sambut baik agenda Kementerian Pendidikan Tinggi KPT iaitu TVET untuk semua. Pendekatan berkenaan dapat memastikan akses kepada pengajian politeknik diperkemas dan diperluaskan. Setakat ini, pihak kementerian dan jabatan telah menyediakan 7,600 tempat untuk lepasan kolej komuniti dan institusi latihan kemahiran awam serta sejumlah beberapa laluan berfokus yang lain.
kita juga sekarang ini menyediakan 500 tempat setahun untuk pelajar-pelajar dari tahfiz, ya, memberi ruang kepada pelajar-pelajar yang mengikuti program tahfiz di pondok-pondok, ya, supaya mereka juga dapat mengikuti latihan teknikal. Kita sekarang ini menyediakan lebih 200 tempat untuk OKU, mengikuti latihan di politeknik. Sekarang ini kita membuka untuk OKU Pekak dan Bisu. Dan dalam transformasi kita juga akan membuka peluang dan ruang kepada OKU daripada kurang upaya yang lain. Dan juga tidak ketinggalan untuk orang asli. Setakat ini kita ada 100 tempat. Penyusunan semula pelan beri peluang kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menyertai program pengajian di Politeknik selari dengan pelan transformasi Politeknik 2023-2030. Pembesaran Terminal Westport dengan nilai pelaburan lebih 39 bilion ringgit berupaya meningkatkan kapasitinya sehingga 27 juta unit bersamaan 20 kaki TEU berdasarkan unjuran sehingga 2082. Projek mega yang akan dibangunkan dalam tempoh 58 tahun itu turut akan mewujudkan 6,000 peluang pekerjaan sepenuh masa. Pembangunan yang sedang dilakukan pada hari ini termasuk pembesaran terminal kontainer dan penggunaan teknologi hijau adalah langkah proaktif untuk menjadikan pelabuhan Klang sebagai pelabuhan yang canggih dan lestari. Saya percaya bahawa inovasi dan pembaharuan berterusan adalah penting untuk menjaga daya saing dan keunggulan pelabuhan Klang di peringkat antarabangsa. Siang tadi berlangsung majlis perjanjian tambahan ketiga penswastaan Pelabuhan Barat antara Kerajaan Malaysia, Lembaga Pelabuhan Kelang LPK dan Westport Malaysia Sendirian Berhad. Menerusi pelanjutan konsesi baharu berkenaan, negara mampu meraih manfaat ekonomi sehingga 55 bilion ringgit sekaligus menyumbang kepada keluaran dalam negara kasar sebanyak 19 bilion ringgit. Selangor akan membangunkan lebih 2,300 unit rumah teres mampu milik di Bernam Jaya, Hulu Selangor pada pertengahan tahun depan. Pembinaan projek tersebut dijangka siap dalam tempoh 5 tahun. Projek itu dilaksana di atas tanah seluas 77.29 hektar menerusi syarikat pembangunan hartanah di bawah Menteri Besar Selangor, Pemerbadanan Kumpulan Hartanah Selangor Berhad KHSB. Kita nak expand di Bernam Jaya. Bernam Jaya ni antara projek rumah teres yang akan membuka peluang perniagaan baru dan pekerjaan baru dan ekonomi yang lebih rancak di kawasan utara Selangor. Lebih-lebih lagi dengan pembinaan Proton City yang bersebelahan dengan kawasan Bernam Jaya, kita percaya limpahan-limpahannya boleh dinikmati oleh penduduk dan juga warga di negeri Selangor. Di sebelah dengan kawasan pembangunan PKNS. PKNS ada lebih kurang 6,000 ekar tanah di sana. Sebagainya telah direalisasikan dan sebagainya saya rasa ongoing sebab kita dah bekerjasama dengan pemilik-pemilik ataupun dengan beberapa pemaju untuk membangunkan kawasan tersebut. 45 usahawan mikro asnaf di Selangor akan menerima dana pembiayaan mikro zakat berjumlah RM225,000 menerusi program pembiayaan Mikro Zakat Alliance Islamic Bank Azam. Dana akan diserah dalam masa terdekat mengikut senarai amanah ITER Malaysia dan Lembaga Zakat Selangor. Ya, jadi zakat ini digunakan sebagai pembiayaan dan satunya manfaat ini dapat akses kepada modal tersebutlah. Yang keduanya, ia menjadi simulasi atau latihan kepada usahawan-usahawan asnaf tersebut untuk menjalankan perniagaan dengan secara sebenarnya. Usahawan yang layak boleh memperoleh dana pembiayaan mikro zakat sehingga RM5,000. Pendekatan zakat secara inovatif itu berasaskan prinsip CARD iaitu pembayaran balik tanpa faedah. Pembayaran balik akan disalurkan semula dalam tabung dana bagi menyokong usahawan asnaf lain selain memastikan kemampanan dana zakat.
Johor Darul Takzim JDT mengalahkan Terengganu FC 3-1 pada perlawanan akhir Piala Malaysia 2023 di Stadium Nasional Bukit Jalil sebentar tadi. Muhammad Feroz Baharudin dan Arif Aiman Muhammad Hanafi masing-masing menjaringkan gol pada separuh masa kedua selepas Ivan Mahmud menafikan jaringan pembukaan JDT menerusi Bergson Da Silva pada babak pertama mengesahkan kemenangan skuad Harimau Selatan. Kejayaan muncul juara Piala Malaysia buat kali keempat itu menyaksikan skuad Harimau Selatan mengesahkan kejayaan treble buat musim kedua berturut-turut selepas dinobatkan juara Piala FA Julai lalu dan Liga Super September lepas. JDT turut muncul juara Piala Sumbangsi mengatasi Terengganu 2-0 pada aksi pembukaan Februari lepas. Sebelum ini, skuad Harimau Selatan memenangi Piala Malaysia pada 2017, 2019 dan 2022. Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan Yakib menafikan dakwaan pihaknya mengabaikan kebajikan bekas perenang para negara Koh Li Peng. Pengerusinya Datuk Nurul Arifin Abdul Majid berkata pihaknya menawarkan pelbagai bentuk bantuan kepada pemenang 7 pingat emas dan 3 perak di Sukan Para ASEAN APG 2018 itu. Namun atlet berusia 50 tahun itu menolak sesetengah pertolongan yang ditawarkan. Sebenarnya sepanjang kita bersama Koh Li Peng daripada 2018 kita jumpa beliau di Pulau Pinang di mana kita telah membawa beliau berjumpa dengan Esko Sukan pada masa itu untuk mendapat kios untuk beliau lah, tapi beliau telah tidak mahu mendapatkan kios dan bantuan-bantuan lain, dan MSN Negeri Pulau Pinang juga telah memberi tawaran untuk beliau menjadi jurulatih dan beliau telah menolak. Beliau berkata demikian selepas membawa Li Peng mendapat pemeriksaan kesihatan di bawah skim bantuan khas Yakib di Kota Damansara. Bekas atlet negara itu sebelum ini dilaporkan terpaksa menjual barangan kecil dan tisu demi kelangsungan hidup. Baik saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan. Selamat malam.